Ini adab. Jadi sebab itu tuan-tuan oleh Allah Taala sekalian, dalam kitab Bidayatul Hidayah, juga kitab Imam Al-Ghazali rahimahullah, ada satu kitab lagi yang nipis, bukan makna yang kecil, lebih kecil daripada kitab kita baca ini, Bidayatul Hidayah Imam Al-Ghazali. Dan Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia menulis kitab Bidayatul Hidayah ini sebagai permulaan jalan hidayah. Di awal kitab tersebut dia sebut kepada kita, tujuan kita mengaji ini adalah untuk mencari redha Allah dan juga untuk hidayah. Itu tujuan sebenar menuntut ilmu. Bukan kerana kemegahan supaya orang panggil kita ulama, ataupun kerana untuk mendapat habuan dunia, bukan kerana itu, tetapi untuk mendapat redha Allah dan juga untuk mendapat hidayah daripada Allah. Dan hidayah, dia kata, buah kepada ilmu. Nah, hidayah adalah buah kepada ilmu. Dan disebut lagi dalam kitab itu, hidayah ini ada permulaan dia dan ada penghujung. Ada permulaan dia dan ada penghujung. Kita tak akan sampai kepada penghujung hidayah kalau kita tidak berada di permulaan hidayah. Sebagaimana kita nak menuju ke satu tempat, kalau kita silap mula, kita tak akan sampai di destinasi. Maka begitu juga kata Imam Al-Ghazali, kalau kita tidak berada di permulaan hidayah, kita tidak akan sampai di penghujung hidayah. Dan hidayah ini ada zahir dan ada batinnya. Ada zahir hidayah dan ada batin hidayah. Kalau kita tidak mencapai zahir hidayah, kita tidak akan mencapai batin ataupun rahsia hidayah. Jadi persoalan sekarang ni, apa itu permulaan hidayah dan apa itu zahir kepada hidayah? Jadi kata Imam Al-Ghazali dalam kitab tersebut, dia kata permulaan kepada hidayah ialah takwa yang zahir. Permulaan kepada hidayah ialah takwa yang zahir. Takwa yang zahir iaitulah kewajipan Allah seperti sembahyang, puasa, zakat, haji, dan termasuk juga adab-adab. Adab-adab sebelum masuk tandas, sebelum ketika dalam tandas, di luar tandas, adab makan ketika keluar dari tandas, adab makan, adab minum, adab berpakaian, iaitulah perkara-perkara yang zahir, perkara-perkara zahir yang disuruh oleh syariat untuk kita buat. Jadi apabila kita menjaga takwa yang zahir, barulah Allah Ta'ala akan berikan kepada kita takwa yang batin. Jadi sebab itu, kalau kita tidak jaga adab-adab yang zahir ini, tak jaga adab-adab yang zahir, walaupun nampak mudah, kita tak akan dapat yang lebih tinggi daripada itu. Jadi sebab itu dalam kitab Bidayatul Hidayah ini, Imam Al-Ghazali rahimahullah mengajar kita bagaimana untuk kita menjalani hidup sebagai seorang muslim, seorang mukmin yang hidupnya ingin mencapai keredaan Allah. Dia mengajar kita daripada bangun tidur sampai tidur semula. Kalau boleh jaga yang itu, kata Imam Al-Ghazali, kita akan sampai kepada penghujung hidayah, nihayatul hidayah, penghujung hidayah, iaitulah takwa yang batin. Akan sampai kepada takwa yang batin. Apabila bergabung takwa yang zahir dan takwa yang batin, maknanya kita bertakwa kepada Allah dari segi zahir kita dan juga batin kita, dalaman kita, hati kita, maka kita akan masuk syurga. Karena Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan syurga itu, kata Allah, yang mana luasnya seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, disediakan syurga itu untuk orang-orang bertakwa. Jadi sebab itu kena ambil berat jugalah
apa ni masalah adab-adab ni. Sebab kerana itu menggambarkan takwa yang zahir.